Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam edisi kedua Sembang Malam bersama saya Zainal Arifin Ismail. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini adalah 21 hari bulan 7 2021. Maka hari ini kita ada topik yang menarik. Semalam kita bersama dengan 3 anak muda yang mengalami depresi. Tapi hari ini kita tukar pula. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Sebab mereka ini mempunyai pengalaman yang sangat berharga yang ingin dikongsikan. Iaitu mereka ini adalah sekumpulan anak tempatan yang pergi menunaikan haji melalui jalan darat. Bukan naik kapal terbang, bukan naik kapal, bukan naik sampan, tapi melalui jalan darat. Jadi kita nak menyelami pengalaman mereka ni, apakah yang menjadikan sebab mereka melakukannya, dan kita perkenalkan tetamu kita ni, ataupun kita nak tengok dulu ada satu video playback. Boleh? Apa yang lebih menarik, bandar ini dibangunkan oleh jutawan Muslim dan juga masyarakat di sini. Sehingga kan di sini tidak ada, anda takkan dapat mencari orang miskin di sini kerana mereka telah disantuni oleh jutawan-jutawan Muslim, dan juga di sini juga mereka bebas mengamalkan Islam. Seolah-olah bandar ini telah mendapat kuasa otonomi oleh kerajaan di China.
Okey. Ini mereka dah masuk ke wilayah Xinjiang, China. Okey. Kita hentikan dulu video ni, nanti kita sambung balik. Okey. Selama berapa hari tadi? 100 hari? Mereka travel berbelas-belas ribu kilometer untuk menunaikan haji, dan dalam perjalanan itu mereka singgah di banyak tempat, bawa kamera lagi, boleh balik edit, dan mereka disambut pula. Saya rasa ni macam impossible lah. Ini satu tugas yang sangat berat. Saya tahulah sebab apa. Bab logistik, bab custom, bab immigration, bab panas, sejuk, hujan, semua ni memang satu dugaan. Itu kalau bukan buat haji. Ini apatah lagi nak buat haji. Okey, untuk memberi jawapan ni kita bersama dengan ketua rombongan ini, Mr. Saya tak nampak ni, Encik Khair, Tuan Haji Khair. Apa khabar? Ya, saya. Baik, Alhamdulillah. Tuan Haji Khair, kita bertemu pertama kali di alam maya. Okey. Saya nak bertanya. Okey. Macam mana? Okey, berapa lama preparation nak pergi haji ni? Jalan darat ni berapa lama? Preparation, persiapan dia saja. Persiapan. Sebenarnya persiapannya bermula semenjak tahun 2011 lagi. Wow. Iaitu persiapan dengan niat dulu. Iaitu selepas kami berjaya buat misi kembara korban daripada Malaysia ke Kemboja masa tahun 2011. Itu beberapa kali pertama misi kembara jalan darat ni yang kami lalui lah. Jadi apabila berjaya buat misi tersebut, lepas bincang bola kosong lah kan. Cakap, kalau macam ni next time kalau kita pergi haji pun bagus ni. Sebab kebetulan masa tu hari raya haji kan, korban kan. So niat dan cita-cita tu berputik bermula dari 2011. Jadi daripada situ kita carilah macam-macam cara, kaedah apa semua kan. So alhamdulillah setiap tahun demi mencapai hasrat tu, tiap-tiap tahun apabila musim raya haji je ataupun musim korban je, kami akan mengembara. Dengan meningkat-ningkatkan lagi lah negara-negara yang kami lalui. Dia bukan preparation yang sekejap. Macam tu. Maknanya sejak tahun 2011 hinggalah tahun 2017 maknanya 6 tahun tu. Tahun demi tahun persediaan dilakukan. Berapa ramai yang pergi pada kumpulan pertama ni, yang 2017 ni? Berapa ramai yang pergi? Itulah. Bila kita buat pada peringkat awalnya, tim bertukar-tukar. Masa tahun 2011 dan 2012 ada pertambahan. Hajat kami nak pergi at least 4 buah kenderaan lah. Yang paling selesa lah mengikutkan pengalaman kami punya target. Tak nak ramai sangat, tak nak sikit sangat. 4 buah kenderaan. Sebab pengalaman saya mengetuai misi kembara jalan darat ni, dia bukan macam kita pergi makan angin, pergi Penang, Kelah, 3 hari 2 malam semua kan. Dia jauh beza. Macam Tuan Haji Zainal cakap tadi lah. Preparation terutamanya dari segi cross border punya kaedah. Lain negara, lain kaedah dia. Kan? Jadi tim yang asalnya pada tim yang sebenarnya ubahlah. So tinggal betul-betul core team saja. Iaitu kami berlima. Berenam lah, campur isteri salah seorang daripada ahli ataupun peserta yang ikut lah. Berenam. Maknanya hanya berenam sahaja? 6 adalah core team, campur lagi 2 media team. Yang mana kami bekerjasama dengan bernama masa tu. Seorang wartawan, seorang cameraman. So total 6 dan 2 kenderaan. 8, mana 8 lah. 8 dalam 2 kenderaan. 4. Okey, 4. Okey, baik. Jadi ketika, maknanya situ tadi ada ada bendera melepaskan perjalanan dan sebagainya, ada doa semualah besar-besaran. Saya ingat masuk dalam TV ke apa kan? Masuk, alhamdulillah. The moment kita buat flag off tu, every day kita disiarkan di media. Okey. Cuma mungkin tak ramai yang tahulah. Okey, ketika pergi tu, berapa peratus keyakinan Tuan Haji sebagai ni kan, bahawa misi itu akan tercapai? Honestly speaking, berapa peratus? 100%? Okay. 90%? 80%? Pengalaman saya bahkan dah tiap-tiap tahun boleh katakan pergi travel dan dah faham lah kena cross border. Even masa tahun 2014, antara indikator yang baik ialah kami berjaya masuk ke China. Sebab pengalaman kami, negara yang paling susah nak masuk, yang ada banyak dia punya kenah dia, ialah China. So itu indikator yang baik lah. Sebab negara-negara lain tu dia macam almost
easy lah. Sebab selain daripada yang ni, kami pun pernah juga masa tahun 2015 cubaan untuk buat haji melalui jaran Europe. Maknanya kita bermula masa 2015, saya dengan Tuan Zikri bermula daripada UK, kita travel, masa tu kita nak buat test route lah, UK sampai ke Turki. Kan? Maknanya kita dah berjaya dah, dari segi routing dah berjaya dah. Jadi kita Ricky. Kita punya Ricky memang kita on groundnya, bukannya on paper apa semua kan, memang on ground. So kita invest masa, invest duit untuk menjayakan misi itu. Jadi indikator dia ialah kalau berjaya China ni, insyaAllah negara lain tak ada masalah. Sebab negara lain ada kami pernah sampai dengan kapal terbang dan sebagainya. Kita dah tahu dah punya selok-belok dia, masyarakat dan sebagainya. Even kita pun ada juga usaha sama dengan local punya ni lah, local punya parties lah. Antaranya NGO, individu. Macam tu. Oh, maknanya So, nak jawab soalan tersebut, untuk perjalanan yang memakan masa 40 hari tu, kalau ikutkan kita ni dah dapat lesen tabligh lah, dah keluar 40 hari dah kan. Itu kena kami berdasarkan pengalaman lah kan. Yang lain tu tentu pada perancangan Allah lah. Yang itu memang kita 100% sure lah kita akan mencapai. Cuma yang kami confident masa tu ialah visa haji. Kerisauan kami pada awal lagi ternyata benar, visa haji lah merupakan kami punya halangan paling besar ketika itu. baik. Maknanya saya tahu, visa haji itu Tuan Haji mohon di mana? Di Malaysia kah ataupun di negara lain? Okey, untuk visa haji ni sebenarnya sebelum kami pergi masa tahun 2017, 2016 tu kami dah jumpa dah satu tim yang pakai motosikal ni, Wazir ke tak salah saya nama dia. Saya kenal dia. Kami siap pergi ke Ipoh ni, menuntut ni dengan guru ni, sebab guru ni dah berjaya sampai. Dia masa tu dia naik motosikal. Saya cakap okey, kita dah dia berjaya, tapi tak apa, dia orang ni naik motosikal, kita naik kereta. Belum ada lagi 4x4 yang pergi buat haji, tapi motosikal dah pernah. Jadi kami berguru, bersembang dengan dia apa strategi dia. Alamak, strategi yang Wazir pakai ni dia dah pakai kan. Susah ni kalau kita nak buat strategi yang sama untuk masuk ni kan. Adalah strategi dia, saya tak boleh reveal lah kan. Takut ada yang tersinggung lah dengan strategi ni kan, sebab benda ni kecoh masa tu kan. Memang kecoh, macam kami juga lah itu kecoh juga. Jadi kami menyediakan beberapa strategi. Contohnya antaranya ialah kami apply sendiri dengan Saudi Embassy, ada juga melalui menteri, ada juga melalui kementerian, ada juga melalui tabung haji sendiri. So usaha-usaha ni ialah memang serampang banyak mata lah. Sebab nak dapatkan visa pergi haji ni memang sangat susah. Tabung haji memang of course lah fail. Memang kita dah tahu memang fail. Sebab apa, tabung haji ni memang kita kena ikut giliran. Memang tak boleh potong queue. Betul lah orang cakap berkenaan dengan visa haji ni memang tak akan ada peluang untuk kita potong queue. So kita rasa selamat lah dekat sini kepada mereka yang tengah queue dan sebagainya. Don't worry. Tabung haji, melalui tabung haji memang mengikut giliran seperti mana yang telah diamanahkan. Tetapi kami alhamdulillah akhirnya kita dapat even kita berurusan dengan travel agent pun yang biasa bawa orang, tapi kos dia tinggi lah. Haji Zainal pun mungkin tahulah kot yang melalui yang ni kan, 10,000 lah. Maksudnya dekat situ kalau sanggup bayar boleh je kan. Kos dia tinggi. Itu kita punya option terakhir lah. Tapi alhamdulillah akhirnya nak cerita sekarang, nantilah kot cerita ni kan. Cerita tanya lain dulu kan, sebab yang visa ni kita tanya lah kan. Okey. Sebab apa? Sebab sebelum dapat visa tu kadang-kadang biasanya orang pastikan dapat visa. Kalau tak dapat tu mana dah kena tahu dah. Kalau tak dapat kita akan balik. Maknanya ketentuan tu dah ada dalam otak. Okey. Masa nak pergi tu, berapa jumlah duit yang dibelanjakan atau di dalam poket masa tu? Okey, untuk makluman Tuan Haji, berkenaan dengan visa tersebut, sebelum kami pergi, sebenarnya kita punya program ni almost cancel sebab urusan visa ni lah. Cuma alhamdulillah bila saat akhir berjumpa orang ni, alhamdulillah dapat kami berjumpa dengan pengurusi tabung haji pada ketika itu, iaitu Datuk Aziz, Datuk Seri kata saya, Aziz masa tu, dan dia alhamdulillah memberi lampu hijau dan juga memberi komitmen, mengatakan bahawa dia ada allocation ataupun kota yang tertentu lah untuk diberikan kepada kami. So melalui that commitment, even surat bertulis semualah, everything, sebab kita pun nak juga benda tu hitam putih dan sebagainya, kita tak nak janji mulut lah kan. So berdasarkan that one, even media pun ada menyertai kan, berdasarkan that commitment lah yang menjaminkan dan membuatkan kita orang flat off. Itu pun flat off tu pun last minute juga sebenarnya. Kan? Sebab apa? Kita bergantung kepada komitmen visa tersebut. So alhamdulillah dari segi, cuma
visa tu menurut ada pegawai di tabung haji tu, dia tak boleh nak bagi sebelum kami berlepas. Of course lah, sebab kami kena bertolak lebih kurang sebulan lebih awal sebelum waktu haji, sebab kami jauh kan. Jadi memang tak dapat sebelum kami bertolak lah. Jangkaan kami mungkin in the middle, mungkin semasa kami di China dan sebagainya, saya terpaksa bawa balik dan dapatkan visa. Itu di antara perancangannya. And so that memang kami saling berhubung semua. Kalau cakap, kalau tak kita kerja gila lah kan, visa tak dapat, pergi buat apa kan. Tapi with that commitment, kita memulakan perjalanan. Alhamdulillah. Baik. Berapa ongkos? Ongkos untuk apa tu? Ongkos nak keluar semua ni berapa ada dalam, dan dibelanjakan ada dalam, dan juga ada dalam tangan ketika tayar golek. Tayar golek. Dia punya kos untuk satu kepala dalam lebih kurang 50,000 Lebih orang. Saya agak macam tu juga, 50-60 macam tu lah. Mana total kali 8 tu tinggi juga jumlah. Tapi dalam tangan masa tu, dalam tangan dalam bentuk cash ada bawa? Okay, dia dalam bagian bentuk lah. Dalam cash memang tak ada lah kita buat sedepuk macam tu. Maknanya tapi ada bawa lah, ada bawa contingency lah. Ada kos yang mana kita dah bayar siap-siap. Contohnya kita punya antara yang paling mahal ialah kita punya kos untuk travel agent di China. Berapa kena bayar tu? Sebab satu kepala kat sana dia charge kat kita lebih kurang RM500 sehari. Kita berada di China 17 hari lah. Kali lah berapa? 17 kali 5? Berapa ribu? Kat dia je. Dekat dengan RM9,000, RM8,500 lah. Ada diskaun-diskaun lah kat situ. Baik. Kos besar. Satu lagi. Kemudian satu lagi kos yang besar ialah semasa haji dan umrah. Dua kos yang besar kat situ. Yang lain semuanya kami jimat. Tinggal hotel yang murah-murah, makan masak sendiri. Yang lain semua kos kecil je. Kalau tak ada dua kos besar ni, insyaAllah semua mampu pergi haji ikut jalan darat. Saya pernah adalah satu tim motosikal yang berlepas dari sini pergi ke Jordan dan akhirnya pergi ke Arab Saudi untuk melakukan umrah masa tu. Bukan haji rasanya, umrah ke haji? Umrah. Tapi masa saya jumpa mereka di Jordan, setelah masa datang ke sini ni, masing-masing bawa motor kan. Ada yang bawa motor BM 1200 GS, ada yang bawa motor Triumph 1200, ada yang bawa macam-macam lah. Ada baru cantik. Bila saya jumpa mereka dekat Jordan, lebih kurang 30 hari selepas itu, saya tengok dia punya motor barai. Mudguard tak ada, tinggal lampu saja. Macam kesian betul lah, ya Allah. Itulah saya nak tanya. Masa Tuan Haji dengan tim pergi ke sana, di manakah lokasi yang paling mencabar? Maksudnya, suasana sangat sejuk, tak boleh nak mandi, atau tak ada tempat nak makan, tak ada tempat nak tidur. Di mana lokasi yang paling mencabar, Tuan Haji? Dia nak kata paling mencabar tu dari segi yang macam mention tu ada juga, sebab kita orang dah tengok dari segi cuaca-cuaca. Contohnya sepanjang perjalanan kami dah tengok kita tak ada suasana musim sejuk. Sebab saya faham salah satu tim yang motor tu pun kawan-kawan juga. Kan? So resiko yang tu kita alhamdulillah dah eliminate. Cuma di antara jangkaan kita sebelum pergi, di antara risiko-risiko yang bakal kita tempuhi ialah pertama cross border. Sebab kita tahu di antara kerenahnya ialah border crossing lah. Walaupun kita dah pernah tempuh dan sebagainya, memang setiap tahun memang tak sama. Bergantung pada officer yang bertugas pada masa itulah. Kan? Sama. Yang kedua ialah kenderaan. Tapi alhamdulillah kita dah decide untuk bawa kenderaan baru. So kedua-dua kenderaan yang kami bawa ialah kenderaan yang baru dibeli oleh peserta kan. So kita nak kurangkan risiko. Kemudian resiko yang lain ialah yang kita jangkakan lah kan. Tuan Haji cerita ni macam pergi day ride, pergi ke Lengging aja, macam tak ada apa-apa aja masalah. Ya, sebab kita dah buat macam kita pergi tu tahun ke-6 kan. Sebelum tu dah banyak risiko, antaranya kalau sebelum tu kan ada peserta yang kena sakit chikungunya, golek. Memang kita gelabah mana dari segi medication kan. Memang tiba-tiba kena chikungunya masa tu dekat sempadan Myanmar. Orang yang staff tu lembik. So kita terpaksa masuk emergency apa semua kan. Berdoa ni berdoa tak henti. Mudah-mudahan sebab besok kita nak bergerak ke destinasi yang lain. Alhamdulillah. Besoknya dia dah segar. Kan? So benda-benda macam tu kan. So alhamdulillah antara kesihatan kita dah ambil cucuk. Early prevention tu kita dah buat untuk kurangkan resiko kan. Kemudian dari segi kenderaan, macam saya cakap tadi lah, kita bawa kenderaan baru.
Tak ada nak second hand ke apa, tak ada. Kita buat kenderaan baru. Totally new. Okay. Cumanya resiko yang kita jangkakan masa berada di wilayah Xinjiang. Kita orang memang sengaja nak masuk kat situ sebab di antara kajian masuk bacaan dekat internet, kalau sebelum tu viral mengatakan dekat Xinjiang dia orang ni tak boleh berpuasa lah, tak boleh solat lah. Tapi memang kita orang sengaja nak masuk sebab daripada NGO kemanusiaan ni tidak ada lagi mengatakan ataupun validate that facts, fakta tersebut. So cakap ini peluang kita untuk lalu ke kawasan ni. Memang betul, jagaan kami bermasalah tu bermula semasa kami masuk border China lagi. Kita orang ni almost dinafikan untuk masuk ke China. Disebabkan dekat itinerary kita orang ni tertulis itinerary kita ni masuk Xinjiang. Question lama kita kat situ, almost 4 hours. So alhamdulillah lah kita mengambil travel agent yang powerful dekat China tu. Bukannya Cekai punya travel agent. Maknanya jaminan keselamatan dan sebagainya dijamin oleh travel agent tersebut. So itu yang alhamdulillah ni. Kalau tak rasanya memang bye bye lah. Nak masuk pun tak lepas. Baik. Sebab wilayah Xinjiang tu sangat-sangat sensitif. Dan memang benarlah kami antara yang viral satu masa itu mana kami ditangkap ketika berada di Xinjiang. Itu di antara cabaran bagi saya, cabaran barulah. Tertangkap, masuklah sekejap, bukanlah dalam lock-up tapi dalam compound balai tu. Tapi memang suasana dekat Xinjiang kalau tuan tengok dekat video tu itu sebahagian saja. Macam mana apa yang kita rasa sekarang ni. Itu kesalahan kami ialah solat di masjid. Semayang kat masjid, keluar selesai saja solat, keluar saja dengan tentera, dengan polis, macam kami ni melakukan jenayah yang besar. Memang terkejut masa tu, tapi saya sebagai ketua delegasi tak boleh dah buat muka terkejut kan, relax je lah kan. Tenang kan, nak buat semua kan, jangan buat provokasi dan sebagainya kan, itu saja apa arahan. Kan? So, tapi saya dah message dah dekat yang bahagian media lah kan, supaya message kepada kedutaan dengan tim media, mana kita sekarang ni berada dalam SOS lah. If anything happen within a few hours apa semua tu, assuming that kita something back to us lah. Sebab alhamdulillah sepanjang kita punya pengalaman dan pengembaraan, antara kita punya communication punya strategi ialah kita make sure that every country yang ada konsulat dan juga duta, memang kita akan ziarah atau berkunjung, dan kita inform lebih awal dengan surat menyurat. Maknanya kita punya perjalanan tu adalah perjalanan yang rasmi. Gitu. Pengalaman kami lah. Bukan kita redah gitu je. Kalau tak memang dari segi isu keselamatan problem lah. Mana ada backup lah. Maknanya di Government of Malaysia, kerajaan Malaysia tu ada juga backup lah. Betul, yes. Segala surat menyurat dokumentasi tu ada lah. Baik, maknanya bertolak dari sini lalu Thailand, Laos semua tu, maknanya sampai ke Xinjiang bermulalah cabaran yang besar tadi tu kan. Okey. Betul. Ada tak sebagai ketua delegasi kan, saya faham ada di kalangan kita lah, di kalangan media yang biasa pergi ke Simon Long Hall kan, kita ada istilah mengatakan nak tahu perangai seseorang tunggu 2 minggu lah. Maknanya 2 minggu kita tahu dah. 2 minggu kita tahu. Mula kat sini baik, cantik, sangat mulia, hening perangainya dan sebagainya. 2 minggu dah nampak dah. Betul ke Tuan Haji? Ada tak Tuan Haji mengalami itu? Saya setuju dengan frasa tersebut. Cuma setelah lama berpengalaman dan beberapa tahun berpengalaman, saya bersetuju separuh saja dengan statement tersebut. Separuh lagi saya discover semasa saya misi kembara ke China masa tahun 2014. Sebelum tu memang saya the same thought lah. Nak kenal seseorang, kita pergi mengembara sama dia kan. Tengok perangai dia semua kan. Okey lah, masa tu rasa macam betul lah. Tetapi sebagai ketua delegasi, sebenarnya saya tak boleh buat macam tu. Sebab bila saya buat macam tu, seolah-olah macam saya ni perfect. Nak buat semua tak betul. So masa 2014 tu, memang saya find out that maknanya kesilapan ni semuanya punca pada aku. Aku bagi pressure dekat anak buah, maknanya biasalah kita nak jaga timing kan. Okey, suruh cepat dan sebagainya kan. Anak buah nak relax apa semua pun tak boleh, nak makan pun tak boleh. So macam kononnya macam saya ni strict. Kan. So sebelum tu saya rasa macam kau yang problem, bukan aku yang problem. So alhamdulillah berdasarkan pengalaman tersebut, saya menambah frasa tersebut ialah nak kenal diri sendiri, pergilah travel. So alhamdulillah dengan mengenal diri saya sendiri, kat mana silap saya, kat mana salah saya, situ saya improve. Namun tercicir juga sebenarnya masa tahun 2017 itu.
Kan? Hampir bergaduh dengan salah seorang tu. Kalau dalam video tu yang kecil-kecil tu, Izam, Haji Izam. Sebab Haji Izam ni baru menyertai, yang lain-lain tu semuanya dah banyak kali. Pun sama jugalah, saya bukan nak salahkan Haji Izam. Rupanya lepas balik pada haji tu barulah saya tahu insiden masa saya hampir nak bergaduh dengan dia itu sebenarnya dia tengah ada masalah. Dipikirkan pasal hal dekat Malaysia lah kan. Biasalah kan, dah lama sangat travel macam tu Haji cakap tadi kan. Dia akan ada benda-benda yang tidak disenangi oleh partner-partner yang lain. Tapi untuk mengurangkan risiko tersebut, sebenarnya saya ada rules. Antara rules yang saya buat ialah 40 hari kot travel kan. Dah lah tidur sama kan. Naik kenderaan pun sama. Cuma saya buat rotation. Dalam kenderaan untuk hari yang pertama, hari kedua, ketiga tak sama. Saya rotate. Supaya mood dia tu gelagat dan bengkak dan sebagainya tu, aura-aura negatif dia tu tidak berlarutan. Tidak berlarutan. So saya buat rotation. So saya faham sangat. Bagus strategi tu. Bagus. Sebab apa? Kalau mereka ni satu orang, satu tim, nanti dia akan silap-silap berlaku apa nama ni pengambil alihan kuasa secara paksa. Sedangkan lidah lagi terpigit. Belum lagi komplot. Masa 2014 tu komplot. Saya sebagai ketua Amir Sab ni semuanya boycott, tak nak dengar cakap saya. Saya buat kebijakannya auto-time masa 2014. Tapi saya tak boleh kalahkan dia orang juga. Masa tu dekat border China, tapi dia orang bukan marah kat saya. Dia orang bergaduh sesama sendiri. Hampir bertumbuk dekat border dekat China. Kecil punya hal. Ini tak betul. Puan Haji tanya soalan macam ni memang betul lah. Dulu sebelum ni saya macam bukanlah tak percaya kan. Macam kalau benda-benda macam tu tak boleh ni semua. Rupanya memang betul. Kalau kita bermusafir, dugaan-dugaan berkenaan dengan perasaan, tekanan, stres, apa semua kan, memang akan diuji. Memang akan diuji. Ya, sebab kita sebagai terutamanya orang yang dah berkeluarga kan, orang yang dah berkeluarga ni, kalau masuk macam lelaki ni 2 minggu dah otak dia dah mula serabut dah. Fikir bukan-bukan dah. Kan? Nak telefon bini pula contohnya tak dapat, masalah internet dan sebagainya, jadi dia tertekan. Lepas tu hari-hari bangun pagi, breakfast tengok orang yang sama. Tengah hari makan orang yang sama. Besok bangun tidur orang yang sama lagi dalam bilik orang yang sama. Jadi benda tu kan menjadi satu benda yang negatif. Jadi tapi cara yang dilakukan oleh Tuan Haji tu level tinggi tu. Maknanya 2 minggu untuk mengenali jati diri. Kalau jati diri tu tak elok, mana kita perbetulkan. Bagus tu. Itu saya ingat saya kena belajar tu. Itu satu ciri-ciri leadership yang bagus tu. Betul. Bagus tu Tuan Haji. Sebab macam saya cakap lah, kita sebagai ketua ni lah yang kena control all the situation. Kalau gagalnya delegasi tu, maknanya gagal lah kita. Sebab itulah sebagai ketua, kena tengok dari segi perspektif yang lain. Kalau kita masih lagi berpegang nak kenal seseorang itu, pergilah mengembara berjalan. Kita kenal dia, masalahnya kita kenal tak diri kita sendiri. Jadi saya tukarkan that phrase, nak kenal diri saya, pergilah mengembara. So masa tu saya kenal lah, oh my mistake is like this kan. So tapi saya go for the solution macam tadi lah. Antara solution ni ialah rotation. Kemudian jadual yang dia buat tu jangan terlalu ketat. Dan aktiviti tu jangan terlalu mengejar masa. Bagi ample time supaya kita tak stress. Kan? Itu dari segi jarak perjalanan. Kalau sebelum-sebelum ni, sampai 1,000 km pun ada. Lebih 1,000 km pun ada. Hari. So kita reduce. Kan? Biasanya santai je lah 400, 500. Macam tu. Sebab tu ambil masa lama. Sebab kita nak perjalanan tu tidak stressful. Itu pun mainkan peranan yang penting dari segi aturan itinerary. Dan kemudian pemilihan aktiviti yang santai, yang seronok, kan? Yang tak terikat dengan masa, tak terikat dengan protokol. Gitu. Tapi saya rasa Haji dah buat pemilihan tu. Masa sebelum memilih anggota kru tu, maknanya dah dinilai. Maknanya level of comfort tu, maknanya keselesaan dia antara sesama sendiri tu dah ada. Maknanya dah terjalin berdasarkan kepada misi-misi sebelum itu. Maknanya dah tahu dah kalau dia macam ni, dia tengah marah. Dia macam ni, dia tengah sensitif. Aku kena cool down sikit. Maknanya itu membantu je. Betul, sangat membantu. Lepas ni kalau katakan let's say Puan Haji Zainal nak buat apa-apa mission ataupun pendengar nak apa-apa mission, boleh panggil kita lah. Puan Haji Zainal ada kan. Maknanya kita boleh bagi macam talk ataupun kursus terlebih dahulu. Macam mana nak buat, macam mana nak plan. Everything. Dari segi makan. Makan pun penting juga. Kan? Ada yang masa sebelum-sebelum tu yang jenis tak dapat makan nasi, dia jadi macam tantrum apa? Macam budak kecil apa? Macam jadi tantrum kan? Macam tu. So sangat-sangat penting tu. Apa faktor makanan? Habis tukang masak ni siapa? Itu sebabnya kali ni kita bawa
seorang tukang masak perempuan, iaitu wife kepada Haji Jasmi. Dia pententram keadaan, maknanya kena ada sekutum bunga. Baik, betul juga kalau kalau Haji saja tukang masak, hari-hari bosan juga kan bila orang komplain memberontak juga kan. Sebab berlaku, faham lah kita kalau masak kan. Pernah berlaku Asal tak boleh ni? aja. Dalam misi-misi sebelum ni pernah tak berlaku bergaduh sebab masakan? Bergaduh sebab masakan. Lebih kurang macam ada jugalah. Tapi tak saya serius tengok lah. tapi ada pasal menu apa semua kan. Ada macam kecil hati, dia dah prepare everything. Kan? Tak Tapi makan. bila on the location ada macam tukang Jamuan. arah yang lain. Benda tu berlaku. Betul. Ada dalam tim-tim. Dia dah masak sedap-sedap, pada dia sedap. Tiba-tiba ada jemputan lain. Hai, kau orang makan sana, aku yang makan ni siapa? Tak ada orang nak makan. Betul lah itu. Aduh. Agaknya kita dah boleh buat buku The Do and the Don'ts. Betul Haji. Boleh Haji. Boleh. Okey Haji. Selepas di Xinjiang, iaitu Haji ditangkap, perasaan masa tu kata tadi bercampur bau, tapi confident tu ada lagi, yakinlah bahawa akan ada jalan keluar sebab ada support daripada government kan. Selepas daripada Xinjiang tu, Haji kata seperti yang apa kita nampak dekat internet, maknanya orang Islam tak ada janggut. Ada janggut ke? Pakai kopiah? Ada. Tapi sebelum nak jawab soalan Tuan Haji, nak jawab ke soalan yang dekat paparan skrin ni? Bagaimana? Boleh. Okey. Untuk yang bertanya siapa? Ainul Maisyah. Okey. Pemilihan peserta ni sebenarnya macam kita dah cakap tadi, ialah kita memilih peserta yang kita dah selesa ataupun dah pernah ada pengalaman mengembara sebelum-sebelum ni. Kita dah kenal dia pun dah kenal kita. Saya dah tahu kerenah dia pun dah tahu kerenah saya. Dia tahu saya tak suka apa, saya pun tak tahu dia tak suka apa. Maknanya dah ada chemistry, keserasian. Sebab tu kalau travel ni, paling baik ialah pergi laki bini. Tapi yang ini pun resiko juga kalau siapa tengok Explorers dan sebagainya kan. Kalau tak kena gayanya, memang jadi ayam ingat semua kan. Sebab tekanan semasa kita mengembara ni dia lain macam. Betul tak Tuan Haji? Yalah, betul. Sangat penting. Okey. Jawab soalan pasal apa tadi? Ada janggut macam mana? Ada tak di Xinjiang tu, katanya tak ada boleh janggut, tak ada pakai kopiah, tak boleh orang muda saja boleh pergi ke masjid. Okey. Masa saya itu, rupanya 2017 tu kita pun tak sangka. Rupanya masa tu ialah, bukan nak kata climax. Tapi 2017 masa kita pergi itu, boleh dikatakan kamilah di antara delegasi yang last memasuki wilayah tersebut. Ataupun mungkin lepas kami masuk tu, diorang berlaku undang-undang yang lebih ketat. Sebab semasa kami berada di sana, kami dah hidu dah. Even masa tu kita tempat interview local people. Ismail nama dia, bukan nama sebenar. So dengan Ismail ni sebenarnya kita dah buat appointment dengan Ismail sebab kita kenal Ismail ni melalui Nadia masa kami berada di Shadian. Sebab kita nak tahu cerita sebenar apa yang berlaku di sana. So menurut kata Ismail ni, di sana memang tengah dalam proses, nak kata proses apa? Proses untuk menghapuskan identiti Islam ni di sana. Sekarang ni saya dengar cerita banyak masjid dah tak ada. Which is true. Tapi masa kami pergi tu banyak masjid ada, tapi banyak boleh katakan semua masjid yang kami pergi tu tak boleh masuk. Semuanya ada macam kamera CCTV, ada macam airportnya scanner dan sebagainya, dan kebanyakannya ada polis, ada tentera kan. Cuma kebetulan masjid yang kami kena tangkap tu itu ada penjaga. Jadi setelah kami tanya kita punya guide tu pun dia baca apa semua kan. Dia yang memberi kebenaran kami untuk masuk. Dia tahu clear masjid ni boleh solat. Tetap memang kami tak masuk. Ada yang mengatakan bahawa kami ni pandai-pandai langgar, pergi negara orang tak ikut undang dan sebagainya. No, kita memang jaga betul-betul. Bukan kita nak jadi hero kata orang. Sebab benda macam ni kena ingat, kami ni jauh lagi. Destinasi akhir kami nak pergi buat haji. Bukan dekat situ. Kita tak nak insiden-insiden kecil macam ni menyebabkan kami sangkut. Jadi ada tanda macam janggut dan sebagainya tu memang ada di dalam generasi muda. Diorang ni seolah macam dah nak kata rekrut ke apa. Kami nampak macam sama je. Ada identiti. Yang ada masih yang tinggal masa tu ialah orang tua. Ada pakai lebay, ada janggut, kan? Dan mengikut apa kata si Ismail, hanya orang tak silap saya umur 60 tahun ke atas silap saya yang diberi kebenaran untuk masuk ke dalam masjid. Selain daripada itu tak dapat. Even Ismail sendiri, dia kata dia sendiri tak tahu macam mana nak sembahyang dan dia tak tahu macam mana nak baca Al-Quran. Dan tujuan dia berjumpa kami ialah semata-mata dia kalau boleh dia nak ikut kita orang sebab maklumat yang dia dapat ialah kami ni nak pergi ke Dubai.
Dia cakap dia memang nak pergi ke Dubai. Kami tanyalah, kenapa kamu nak pergi ke Dubai? Dia kata, sebab lah rasa. Sebab dia nak belajar solat dan baca Al-Quran. Itu je. Sampai macam tu sekali. Dia hanya tahu, dia kata, dia hanya tahu dia itu Islam je. Tapi yang lain dia tak tahu, dia cakap. Cuma amanat bapa dia, sebelum bapa dia tinggal, dia cakap. Dia kata, kamu mesti belajar. Jadi, orang Islam, dia kata, kamu mesti tahu sembahyang, dia tahu. Itu je amanat bapa dia. Saya tak boleh, kalau saya ingat Ismail ni memang. Macam kita sekarang ni kan, PKP kan. Ada tak Tuan Haji rasa tekanan? Okay. Ada. Apa tekanan yang Tuan Haji rasa? Macam-macam lah. Dari segi nak pergi ke, nak buat kerja tak boleh, nak pergi ke jumpa kawan-kawan kat luar tak boleh, pergi ke masjid tak boleh, nak macam-macam lah, semua tak boleh. Tapi Tuan Haji masih lagi boleh semayang kan? Boleh. Kat rumah? Boleh kat rumah. Dekat sana, kena tangkap. Ada anything yang berkaitan dengan Islam, anything yang written Al-Quran ke apa ke yang dia orang syak, yang memang dia orang boleh sabitkan related to Islam, kena tangkap, terus masuk ke tempat yang viral tu lah. Dia orang memang mencari alasan untuk tangkap dan kurung. Tapi kalau kita Ismail semayang dekat rumah, menyuruh-nyuruh, kena tangkap. Siapa yang akan tahu? Okay, macam kat sini kan. Macam mana tiba-tiba orang tahu ada orang semayang kat surau, tiba-tiba ada orang meniaga burger dekat PKP. Oh, jiran-jiran. Exactly. Kan ada orang report. Baik. Orang kampung sendiri, saudara mara sikit. Sebab bagi dia macam tak aci lah kita. Kau boleh semayang, kau semayang, aku tak semayang macam tu kan. Kau pergi surau boleh, aku tak boleh macam tu kan. Akan ada perasaan dengki dan hasad tu tadi. Ji, lepas tu apa jadi dengan Ismail ni, Ji? Bila dia minta tu, lepas tu? Lepas tu kita lost contact lah, takkan kita nak bawa dia kan. Semua kita setakat mendengar je lah. Dan lebih menyedihkan, makan malam kita pada malam tu, dia yang belanja. Itu orang sebab salah lah, sebab dia belanja tu bukannya murah. Bawa tempat makan bukannya CKM-nya memang mahal. Sebab dia cakap ini tempat yang paling selamat untuk dia bercakap dengan kita orang. Dan dia adalah pemandu teksi. Dan dia sanggup untuk tak bawa teksi pada hari tu semata-mata nak tunggu kami. Jadi Haji ingatlah selepas insiden tu, agak-agak apa yang berlaku dengan dia sekarang ni? Apa khabar dia tu? Saya rasa Allahuakbar lah, kita doa dia selamat lah. Tapi jangkaan saya, orang macam ni memang masuk pusat tu lah. Pusat detain tu. Pusat tarbiyah dia tu. Wash. Wah, semoga lindungi Allah lah ya. Kita doakanlah mereka ni kan ya. Baik. Sebab 2017 tu masih lagi bebas. Kebanyakannya masih lagi bebas. Tangkapan tak banyak. Dan saya rasa tempat detain tu pun mungkin tak wujud lagi. Ataupun tak dirasmikan lagi. Baik. Sebab masa tu kita tengok macam ramai berjanggut semua kan, masih lagi okey. Cuma dia orang tak boleh masuk masjid je. Baik. Selepas Haji nak cerita pasal Xinjiang ni, tadi kita tengok video tadi tu, dah sampai ke Xinjiang. Saya pun kalau boleh kita playback pada apa yang tadi kat Xinjiang tu, lepas tu kita forward, lepas tu kita nak jemput satu lagi ahli, tim Haji untuk join kita, nak tanya pengalaman dia pula. Boleh? Boleh pun kita playback ada satu video tadi tu, kita start daripada, ya.
Okey, kita masih bersama dengan Gembara 4x4 Aspirasi Haji. Gembara 4x4 Aspirasi Haji, antara cabaran dan kewajipan. Dan bersama saya pada malam ini dalam sembang malam ialah ketua delegasinya iaitu Tuan Haji Her. Dan mereka sekumpulan 8 orang, 6 orang termasuk 2 pengamal media berhasrat untuk pergi menunaikan haji melalui jalan darat dengan masa 40 hari. Tetapi dalam perjalanan mereka belajar tentang beberapa perkara yang sangat mahal. Antaranya mereka mengenali diri sendiri, mengenali erti cabaran dan tawakal, dan memahami bahawa agama Islam yang kita ada sekarang ini adalah satu hadiah yang sangat mahal, kerana ada orang lain Okay. Ada yang sangat inginkan belajar nak solat. Tuan Haji, saya dah jangkit dengan Tuan Haji dan minta maaf. Itu cerita Ismail tu betul-betul lah. Kita ni sebenarnya bersyukur dengan apa yang kita ada lah. Kita sangka kita nak lagi. Apa benda yang kita minta dalam hidup. Kita besar, kita nak rumah besar, kita nak macam-macam yang kita nak. Orang lain cuma nak agama saja. Betul. Itulah nikmat Islam. Bukan sekadar nama. 5 rukun Islam. Tuan Haji. Okey, apa kata kita jemput dalam ni satu lagi anggota tim Tuan Haji, iaitu kita persilakan. Siapa dia orang ni? Haji Zikri. Moga Haji ceria Zikri. mood kita. Tolong Tuan Haji Zikri. Tuan Haji Zikri. Silakan. Sila jemput Inilah masuk kita ke dalam punya live master ini. planner. Oh. Master planner kita. Yang merangka all the routing. Tuan Haji Boleh Zikri masuk? tak dapat masuk sebab dia line tak open nak elok. Dia di Kelang. Oh, di Kelang Baik. Line. Okey, baik. Okey, kita teruskan tadi. Daripada Xinjiang tadi, kita terus lagi. Selain daripada Xinjiang tu, ada tak lagi cabaran-cabaran yang Tuan Haji hadapi? Okey. Saya rasa kalau ikut sembang cabaran, saya pun stres juga ni. Sebab apa? Sebab apa tau? Mengenangkan episod di Xinjiang lah very stressful. Seolah kita rasa macam berada di dalam neraka dunia. Kita orang tak sabar-sabar nak keluar. Macam soalan macam silap betul lah kita lama kat sini. Sebab kononnya kita nak explore. Sebab tu kita plan lama dekat Xinjiang. Tapi tak tahu ada dah ditakdirkan insiden yang tu kita orang ni dah diperhati 24 jam. Diekori oleh SB di sana. Dan lebih malang lagi ialah saya dapat panggilan daripada ejen. Yang ni kita belum cerita kan. Even dalam kita punya dokumentari pun kita tak ceritakan. So malam ni eksklusif. Saya ceritakan untuk para penonton. Ejen yang mengenalikan kami di China itu telefon saya mengatakan, guys, we have to hold you guys. Maknanya dia tak benarkan kami keluar daripada China. After that incident kami kena tangkap tu, dia tak benarkan kami keluar daripada China. Dalam hati saya, ni tim tak tahu lagi ni. Dalam hati saya dah macam, saya seorang sebab saya communicate dalam saya, sebab saya yang uruskan ejen apa semua ni, especially di China. Saya dah macam, tapi saya relax, cool semua kan. Idea ni cari ni, macam mana aku, bukanlah nak kata spin, macam mana aku nak negotiate, nak deal dengan dia ni. Sebab dia memberi alasan, kononnya, payment kami tak lepas. Dalam hati saya, macam mana boleh tak lepas payment? Kita dah bayar awal. Even kita dah bayar habis pun, sebab kalau ikut perjanjian, masa kita dah sampai dekat border baru kita akan bayar baki lebih kurang 10%. Tapi disebabkan kami pernah berurusan dengan ejen yang sama masa 2014, saya pun dah yakin dengan dia, dah confident dengan dia, dan saya pun tak nak pening-pening kepala, kami bayar habis. Dan dia boleh buat cerita, bila kita dah almost nak keluar daripada negara tersebut, dia boleh katakan payment sangkut. Walau kita dah check dengan kita punya bank, dah clear. Masa tu saya bukanlah nak kata menyilap kan. Semua saya nak cool, saya tak nak ada konfrontasi, saya tak nak membuatkan saya ni syak dia dah nak main. Kan. Okey, saya ya sajalah, tapi alhamdulillah si Andy ni
yang bersama dengan kami, wakil daripada travel agency itu, dah jadi geng kita orang. Padahal pada asalnya, the first perception dia masa dekat border lagi, dia dah tunjukkan muka kebencian dia dengan kita. As a Muslim, minta maaf lah kalau ada yang non-Muslim dengar, this one is not about religious, tapi about a perception. Kan? Dia dah ada satu persepsi yang mana Muslim is teroris. Itu yang digambarkan oleh media di sana hari-hari. Kan? Dan saya cakap, saya kononnya nak berseluruh dengan dia kan. Saya cakap, am my face look like terrorist? Betul dia saya cakap kan. Never know. Kan? Maybe dia cakap. So macam dia sangat serius. Maknanya dia mewujudkan satu jurang ataupun gap. Walaupun kita ni klien dia. Tapi dia masih ada persepsi mengatakan bahawa kita ni teroris. So Alhamdulillah, saya dah pasang strategi kan, yang mana kita akan tunjukkan akhlak kita sebagai orang Muslim, kita tunjukkan dekat CND ni, Muslim itu apa dan Muslim itu siapa. Alhamdulillah, semasa kami berada di satu wilayah selepas wilayah Dali, kalau tak silap saya, CND ni secara sukarela minta keizinan nak tengok kami solat. Maknanya sebelum ni dia tak pernah masuk dalam masjid ke apa ke. Dia minta sebab, yalah, setiap kali berhenti solat. Setiap kali berhenti solat kan. So, dia macam suspicious lah kan sebab pemahaman dia, solat yang dia faham sebelum ni ialah something yang macam aktiviti ganas lah. Kan? Ada persepsi macam melatih menjadi penganas dan sebagainya. Teroris. Lepas tu dia orang tutup masjid. Because one of the reason kenapa dia tutup masjid ialah kita melakukan terrorism activity di dalam masjid. So, solat tu disinonimkan dengan keganasan. Betul bila kita cakap, we need to stop for pray semua kan, dia pun minta sanksi. So dia tengok sendiri lah. Dan bila kita benar kan, lepas dia tengok kita orang solat dan dia masuk duduk kat belakang kan, tengok kita solat, terus macam seolah dia nak minta maaf. Seolah macam Allah dah bagi hidayah kat dia dan kefahaman yang mana Islam itu apa dan solat itu apa, without us telling him. So semenjak daripada tu, dia menjadi kita orang punya protector. Sebelum ni dia buat tak endah je dengan kita orang. Sekarang ni apa-apa hal dia yang counting. So Alhamdulillah, based on that, saya nampak kemuncaknya ialah dia lah merupakan kami punya hero yang settle down kita punya masalah masa kena tangkap. Dia yang negotiate directly. Tampakkan dia macam nak berlawan dengan polis yang menahan kami di balai. Ketua balai dan sebagainya, dia macam protect. Wahai ketua balai itu adalah orang Islam. Yang menangkap kami ni bukan Islam, tapi ketua balai di situ orang Islam. Dia yang mempertahankan kami. Alhamdulillah, asbab daripada itu lepas. So, saya yakin dan percaya ini dah jadi geng kami. So, Alhamdulillah, masa yang tu saya pun dah negotiate dengan Andy apa semua. Dan Andy ni sendiri panggil makcik dia, yang mana makcik dia orang bekas pegawai tentera yang pangkat tinggi di China. Sepatutnya dia yang assist kami ke border. Tak. Semasa kami the last checkpoint, dia minta makcik dia ni bantu kami untuk cross the border without knowing daripada pengetahuan travel agent. Dia sendiri yang buat keputusan. So Alhamdulillah, sebab daripada situlah memang betul makcik dia somebody dalam tentera. Apa? Kami mendapat fast lane. Masa border buka saja, orang lain beratus panjang ni kan. Sebelum orang lain cross, kami dulu daripada belakang ni bawa ke depan. Masa itulah rasa macam dah something macam kita dah nak keluar dari neraka ni. Kita dah nak keluar dari neraka ni kan. Masuk saja ke ada country which is Kyrgyzstan. Masa itulah seolah-olah gambaran syurga yang menanti kami. Keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Okey. Kita berhentikan ni. What's next? What's next? Okey ni. So, ini ada soalan ni. Ada soalan daripada okay. Norish Hassan. Pengalaman ditahan di masjid di Xinjiang tu sungguh beri kesan. Tuan Haji Khair trauma tak dengan insiden itu? Maksud dia terkesan sampai sekarang tak? Terima kasih Norish. Ni sahabat Facebook saya ni. Nak kata trauma tu tak juga. Tapi rasa geram. Geram maksudnya saya punya as a Muslim kan, as a Muslim sebab kita tahu kita berada di pihak yang benar dan kita nak buat sesuatu yang sangat-sangat benar kan. Sedikit perasaan keberanian tu ataupun mungkin banyak lah kot. Selepas insiden tu saya menjadi lebih berani. Kita tengok je tentera apa semua tu, kalau dia orang macam tak bagi masuk ke apa ke, ada satu momen tu yang mana masa tu hari Jumaat, kita orang nak pergi sembahyang Jumaat. Dia orang punya tentera ni macam budak-budak je, Tuan Haji. Saya tak tahulah, mungkin Allah Ta'ala dah jadikan mata saya ni, tengok dia orang ni macam, senang je aku nak bala je dia macam tu kan. Agaknya itulah perasaan orang di Gaza agaknya. Sanggup baling batu dan sebagainya. Tapi memang keberanian tu tiba-tiba jadi macam dah diinstall dalam diri saya ni. Cumanya, saya tinggal satu benda je. Aku ni tak sampai lagi ke matlamat sebenar, jangan buat pasal. Kalau aku cepuk benda ni, kalau kena tangkap sebelum ni kan, tak sampai aku nak pergi haji. So,
Alhamdulillah yang itu yang mengingatkan the original mission, the original purpose. Kalau tak, saya rasa memang akan ada insiden orang Malaysia orang Cina lah kot masa tu. Even tentera pun saya nak cepuk. Sebab apa? Kita memang dah nak sangat nak semayang. Kau halang. Macam tu lah. So, kita tahu kita buat betul, kau tak bagi. Pasal apa? Kau tak bagi, tengok orang lain masuk je. Sebab tak bagi kita orang tak ada ni, permit. Ada surat kebenaran. Macam kita sekarang ni lah, ada kebenaran nak solat. Tak boleh solat. Just because of that. Tentulah, kalau nak jawab soalan tu, trauma tak, tapi semakin berani. Kalau boleh, kalau anytime siapa-siapa ajak nak pergi, saya nak masuk. Sebab saya dah tahu selek belok dalam tu, keberanian lah sebenarnya dapat mengalahkan mereka. Baik. Objektif memang tekanan yang dia buat tu memang nak bagi kita takut, memang nak bagi kita tak pergi, memang dia nak bagi kita tak masuk. Jawapan dia ialah kita kena masuk. Baik. Okey, penonton anda masih bersama dengan Sembang Malam bersama saya Zainal Arifin, dan malam ini kita bersama dengan Tuan Haji Khair, Ketua Rombongan Haji dengan Jalan Darat 4x4, aspirasi haji antara cabaran dan kewajipan. Kita baru sampai ke Xinjiang ni. Dari Malaysia baru sampai ke Xinjiang, dah kita kantoi dah. Aduh, Tuan Haji dah buat cerita yang pelik. Kita pun perasaan tak tahan lah, minta maaf lah. Tadi tu semua tu, malu betul. Baik. Saya cakap begini. Kita hentikan dulu perbualan kita pada malam ini di Xinjiang. Ya. Besok atau nanti kita akan umumkan, tadi Tuan Haji Zikri ya? Ya. Orang lagi Zikri. Bahagian kedua, tajuk ini kita akan sambung dari Xinjiang sampailah ke Makkahul Mukarramah, Hajat Asal tadi tu. Itu panjang lagi tu perjalanan tu. Kan? Tapi sebelum tu saya nak tanyalah Tuan Haji kan. Tadi tu cerita-cerita cabaran secara zahir. Saya nak cari secara kerohanian. Malam-malam macam Haji, ada ke bila bermunajat tu, bila nak tanyalah secara berjemaah ke atau bersendirian ke, mendadah tangan tu, menitis air mata tu, bilakah saat yang paling di mana tu? Ketika bila? Okey, sejujurnya sebenarnya sepanjang masa. Even kita manfaatkan dalam perjalanan tu, kita bertabur-tabur Al-Quran, even masa drive, even pun kita buat tazkirah ataupun perkongsian, even dengan Andy pun. Kan kita bacakan terjemahan kan tentang surah Al-Fatihah dan sebagainya, dan alhamdulillah dia semakin faham. Okey, dan satu lagi ialah kita punya faktor tadilah berkenaan dengan visa tu tadi. Sepanjang tu memang kita solat, alhamdulillah kita memang sepanjang masa 5 waktu kita solat berjemaah, especially kita jamak kasar lah kan. Itu di antara kekuatan kerohanian yang memang kita dah didik daripada since the earlier ni. Sebab misi kembaran ni sebenarnya untuk makluman Tuan Haji Zainal ialah formulanya ialah kembara ni pertama ialah patutlah kita punya NGO ni nama dia Pertubuhan Kembara Amal. Sebab main ingredientnya adalah amal tu tadi. Amalannya dari segi bersedekah, aktiviti kita membantu, contohnya di Bangkok, kita bantu karyan di sana kan. Kita ziarah, misi ziarah kan, kita ziarah rumah orang Islam di sepanjang perjalanan lah. Okey, macam di Shedian dan sebagainya kan. Itu. Kemudian kita ada misi sedekah, misi amal, misi ziarah. Kita ada misi kembara, maksudnya ringkasnya dekat sini akan ada, kita pecah pada tiga perkara. Pertama ialah aktiviti yang dirancang ataupun plan. Kedua ialah aktiviti yang tak dirancang, unplanned, mana sempat singgah dan sebagainya kan, daerah ke apa. Contohnya untuk satu, cerita ni panjang, di antara tempat yang best dan saya sonok dan saya ulang ialah di satu kampungan tu namanya Don Lian Hua ataupun kampungan teratai di Dali, China. Yang tu memang sangat-sangat menarik. Sebab itu adalah unplanned. Kita tak plan pun kan untuk tinggal di sana dan sebagainya. Tetapi sangat-sangat menarik untuk dikongsikan. Kemudian satu lagi replan. Replan ni contohnya macam terpaksa balik ke Malaysia. Ada insiden yang mana nanti akan diceritakan oleh Tuan Haji Zikri. Dia terpaksa balik awal daripada Uzbekistan, terpaksa patah balik ke Malaysia dan sebagainya. Itu replan lah. Kita terpaksa replan. Baik. Ibadat atau amal, sedekah, ziarah menjadi tiga perkara utama yang menjadi amalan harian tim yang di bawah pimpinan Tuan Haji Khair dalam usaha untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 melalui jalan darat selama 40 hari. Mereka melalui pelbagai jenis cabaran macam-macam. Ada yang walaupun mereka berpengalaman sebelum itu travel ke merata tempat dengan pelbagai cabaran, tapi kali ini mereka gagal untuk mengawal perasaan emosi, terutama ketika berjumpa dengan
sahabat kita Cik Ismail driver taksi di Xinjiang. Kantoi, Tuan Haji. Saya pun kantoi. Ya Allah. Okey, kantoi. Baik, saya berhentikan dulu di sini. Sebelum kita climax ni, kita berhentikan dulu, kita tahan dulu dan kita playback sikit daripada Xinjiang ni. Kemudian kita wrap up dan kita akan jemput lagi Tuan Haji untuk part 2 edisi kedua Sembang Santai bersama dengan tim yang menunaikan haji melalui jalan darat 4x4. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Jumpa lagi. lebih menarik, bandar ini dibangunkan oleh jutawan Muslim dan juga masyarakat di sini. Sehingga kan di sini tidak ada, anda takkan dapat mencari orang miskin di sini kerana mereka telah disantuni oleh jutawan-jutawan Muslim, dan juga di sini juga mereka bebas mengamalkan Islam. Seolah-olah bandar ini telah mendapat kuasa otonomi oleh kerajaan di China.